Salam sejahtera kepada para pensyarah dan para penonton yang melihat pembentangan saya pada hari ini. Saya Elvin Darren Alex yang akan membentangkan perkara yang berkaitan tentang polisi, undang-undang dan peraturan dalam industri kayu dengan memberi fokus kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 atau dikenali sebagai OSHA 1994. Umum kita mengetahui bahawa industri kayu ini merupakan salah satu sektor yang penting kepada ekonomi negara. Namun, ianya juga kita dapat kategorikan sebagai salah satu industri yang berisiko tinggi, yang mana dari segi keselamatannya, dari segi kesihatan dan pekerja. Pasal itu kalau kita lihat, bukan hanya kita perlu pentingkan soal ekonomi, tetapi juga dari segi industri kayu juga kita harus mementingkan dan menitik beratkan berkaitan tentang keselamatan dan kesihatan pekerja. Dan pada hari ini itulah yang saya akan membentangkan sebentar saja lagi. Umum kita mengetahui bahawa industri kayu telah lama menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia, ekonomi negara kita. Sebagai contoh, produk-produk yang kita menyumbang kepada pembangunan ekonomi antaranya papan lapis, perabot, panel kayu, panel board, plywood dan sebagainya. Tetapi itu bukan saja dari segi produk yang berasaskan kayu. Ada juga produk yang bukan berasaskan kayu yang telah banyak menyumbang kepada ekonomi negara kita, antaranya bambu, perabot bambu, kraft tangan daripada bambu dan sebagainya, ubat-ubatan, herba-herba dan sebagainya. Yang mana produk-produk ini merupakan antara ekspor utama negara keluar negara. Dianggarkan terdapat lebih daripada 2.500 kilang berasaskan kayu yang beroperasi di Malaysia, yang beroperasi di negara kita, terutamanya di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Risiko keselamatan dan kesihatan. Pekerja dalam industri kayu terdedah kepada pelbagai risiko pekerjaan. Sebagai contoh, penggunaan mesin yang paling getara seperti bensaw, table saw dan sickle saw, juga chainsaw dan sebagainya. Apa-apa yang melibatkan gergaji tangan maupun gergaji mesin, yang mana boleh menyebabkan kecederaan serius. Selain itu, pendedahan kepada habuk kayu juga dalam jangka masa yang panjang boleh menjejaskan kesihatan pernafasan. Dalam masa yang sama juga, pendedahan kepada bunyi yang kuat daripada mesin-mesin yang boleh menyebabkan kepecahan kepada pendengaran telinga. Di bawah Seksyen 15, majikan bertanggungjawab untuk menyediakan tempat pekerjaan yang selamat, mesin yang diselenggara, serta PPE kepada pekerja. Dan ini memainkan peranan sangat penting bagi menjaga kesihatan dan keselamatan pihak pekerja yang bekerja di dalam sesuatu industri. Seksyen 24 pula, yang mana ia menekankan tanggungjawab pekerja untuk mematuhi prosedur-prosedur keselamatan dan menjaga keselamatan diri serta rakan sekerja. Ini melibatkan individu itu sendiri, pekerja itu sendiri, untuk mengambil peranan penting sebagai pekerja untuk mengikuti dan mematuhi segala prosedur-prosedur undang-undang yang telah disediakan. Pelaksanaan OSHA 1994 ini dianya telah meningkatkan kesedaran kepada pekerja dan majikan, bukan juga kepada masyarakat, berkaitan tentang keselamatan yang wajib dipatuhi di dalam sebuah industri, terutamanya khususnya di dalam industri kayu, yang mana banyak kilang kini yang telah melaksanakan sistem pengurusan keselamatan dan penilaian risiko bagi kita mengurangkan kadar-kadar kemalangan yang berlaku di tempat pekerja.
Dan ini merupakan peranan yang sangat penting di dalam majikan dan juga masyarakat dan juga pekerja. Walau bagaimanapun, OSHA 1994 telah lama dilaksanakan dan telah lama digubal oleh pihak kerajaan. Masih juga terdapat pelbagai cabaran, pelbagai rintangan di dalam sesebuah majikan, di dalam sesebuah industri, di dalam pekerja itu sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah kekurangan latihan keselamatan. Jadi apabila kekurangan latihan keselamatan, ini akan meningkatkan lagi kadar kemalangan yang ada. Karena pekerja itu tidak mengetahui bagaimana untuk mengendalikan mesin. Seterusnya, kos yang tinggi. Apabila kos yang tinggi, maka mesin-mesin ataupun perkara-perkara alatan-alatan yang telah digunakan yang sudah rapuh masih digunakan pakai. Walaupun keadaan mesin ataupun peralatan itu amat berbahaya. Seterusnya, serta sikap pekerja. Sikap pekerja yang kurang memberi perhatian terhadap keselamatan. Misalnya pekerja-pekerja tidak menggunakan PPE yang telah disediakan oleh pihak majikan. Tidak menggunakan SOP yang sepatutnya dilakukan dan sepatutnya digunakan oleh pekerja-pekerja. Ini telah mengakibatkan kemalangan-kemalangan ini berlaku, dan OSHA 1994 ini sukar untuk dilaksanakan oleh pihak majikan itu dan industri itu sendiri. Oleh itu, bagi meningkatkan pemantauan, latihan keselamatan secara berkala perlu diwajibkan kepada semua para pekerja dan majikan di dalam sesebuah industri. Selain itu, penggunaan mesin moden juga dan pembudayaan keselamatan perlu diperkukuhkan bagi mewujudkan tempat kerja yang lebih selesa dan selamat kepada pekerja. Ini majikan dan pekerja harus memainkan peranan penting untuk mengurangkan kadar-kadar kemalangan yang boleh berlaku di dalam sesebuah industri. Kesimpulannya, OSHA 1994 ini memainkan peranan yang penting bukan hanya di dalam kita melindungi pekerja di industri kayu, tetapi juga kerjasama antara majikan dan pekerja itu amat diperlukan untuk kita pastikan agar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja sentiasa terjamin. Bukan hanya dari segi keselamatannya, tapi juga dari segi kesehatannya kepada pihak pekerja itu. Dan oleh itu, pekerja dan majikan harus berganding bahu, harus ada senadi dan sejiwa untuk memastikan agar OSHA 1994 ini dapat dijalankan dengan baik di dalam sesebuah industri itu. Sekian, terima kasih.